Assalamualaikum and hi everyone. Dalam previous video kita dah tengok operasi between polynomials. Kita boleh buat operasi addition, subtraction dan juga multiplication. Okay, so sekarang kita nak masuk operasi yang terakhir iaitu proses division between polynomials. Okay, cuma untuk operasi bahagi kita ada dua jenis bahagi iaitu yang pertama kita ada long division, yang kedua kita ada syntactic division. Okay, but before kita pergi kepada long division and also syntactic division, first of all, Madam nak kita highlight pada statement yang ni. So kalau kita ada px, any polynomial divided by a divisor, also a polynomial, hasilnya adalah this one, qx plus rx over dx, di mana qx adalah quotient, rx adalah remainder, and also dx adalah divisor. Okay, so this is the first statement. Okay, and daripada statement yang pertama ni kita boleh generate kepada statement yang kedua, which pada statement yang kedua kita hanya ada px sahaja. Kalau compare dengan the first one tadi, kita ada px divide by dx. Now kita nak px sahaja. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan darab dx to the right hand side. Okay, so kalau semua di bahagian right hand side kita darab dengan dx, so qx darab dx, kita dapat qx dx, and then rx over dx darab dengan dx, kita hanya tinggal rx. Okay, so actually untuk yang kedua dia derive daripada yang pertama. Okay, so nanti bila kita jawab soalan division between polynomials, is either kita akan tinggal jawapan dalam bentuk ni atau jawapan dalam bentuk ini, bergantung kepada kehendak soalan. Okay, yang penting kita mesti tahu Q stand for quotient, R stand for remainder, and also D stand for divisor. Okay, so di bahagian kanan nota ni kita ada this one adalah proses atau cara kerja kalau kita buat long division, and yang bahagian bawah sini adalah proses kerja kalau kita buat syntactic division. Okay, nanti kita akan go through pada example untuk tengok perbezaan antara long division dan syntactic division. Okay, kita tengok kepada example 4, kita ada px, cubic polynomial dekat sini, divided by 2x plus 1. Okay, so before kita buat divided by 2x plus 1, Madam nak adjust sikit soalan ni. Kita akan first divide by x minus 2 first. Okay, nanti baru kita buat divide by 2x plus 1. Okay, so untuk soalan ni kita buat dua jenis divisor. Okay, so kita ikut arahan soalan, dia minta kita buat proses long division dan juga syntactic division. Okay, so first of all, Madam nak tunjuk dahulu proses long division. Okay, so macam mana untuk kita buat proses long division. Alright, untuk long division, kita buat soalan yang pertama dahulu, which kita akan divide polynomial kita dengan x minus 2. So, this is our px and this is our dx divisor. Okay, so bila long division, kita perlu buat simbol bahagi, which kita akan buat begini. Okay, before kamu masukkan px di bahagian sini, okay, di dalam simbol bahagi ni kita akan letak px, our polynomial. Tapi sebelum masukkan px di sini, kita akan check kita punya px. Pastikan setiap x term kita cukup dia punya power. Okay, contoh kita punya px sekarang, dia bermula dengan x cube, and then x square, and then x, and then number. So ini complete. Maksudnya setiap x bermula dari x cube, x2, x1 and number complete. Let's say kalau kita punya px adalah let's say kita punya px adalah 4x cube plus 5x minus 3. Contoh sahaja. Okay, so bila kamu nak buat dalam long division,
kita kena adjust sikit PX kita. Kerana kita tahu PX kita tidak cukup dia punya X term dia. Okay, kita ada X power 3 and X power 1. We are missing with X power 2. Hilang X kuasa 2. Tak ada. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita adjust kita punya PX jadi 4X cube plus 0x square. Kita wujudkan sendiri x square and then baru kita continue 5x minus 3. Supaya kita ada setiap x term kita bermula dari power 3, power 2, power 1 and number. Okay, so pastikan lengkap semua x term dalam polinomial kita, baru kita masukkan px dalam kita punya simbol bahagi. Okay, now kita nak buat operasi bahagi. Okay, bila nak buat operasi bahagi, di bahagian kiri ni kita akan masukkan kita punya divisor, which is x minus 2. Okay, now bila kita nak buat proses long division, kita akan mulakan dengan highest power of x kita, which is 4x cube. Okay. Untuk permulaan, Madam ajar kamu tulis dahulu di bahagian kanan langkah kerja kamu supaya kita tak salah buat long division. Nanti bila kita dah tahu atau dah mahir buat long division, tak perlu tulis. Okay, so Madam akan tulis, dimulakan dengan 4x cube, kita akan buat operasi bahagi. Okay, so apa yang kita nak bahagi? Kita akan bahagi dengan x term kita di sini. Okay, contoh sekarang kita ada x, so kita akan 4x cube divide by x. If soalan kita sebenarnya let's say 2x minus 2 divisornya, so bila kita nak bahagi, kita akan buat 4x cube divide by 2x. Okay, so Madam ulang, bila nak buat operasi bahagi pada long division, kita akan bahagi dengan our x term. Okay, kalau ada nombor di hadapannya, ambil sekali nombor tu untuk kita bahagi. Okay, so now soalan kita hanya ada x, 1x. Okay, so kita akan bahagi pun dengan x sahaja. Okay, so bila kamu divide, kamu akan dapat hasil 4x square. Okay, di mana nak tulis hasil 4x square, kita akan tulis di bahagian atas sini. Okay, so kamu akan letak 4x square. Okay, pastikan kedudukannya tally, okay, supaya nampak lebih kemas. Okay, so kita ada 4x square. Now next, after kamu buat operasi bahagi, next adalah kita akan darab 4x square dengan divisor kita. Okay, so Madam akan tulis juga di bahagian kanan sini. Now kita ada 4x square akan didarab dengan divisor kita. So kamu akan darab untuk dapatkan 4x cube minus 8x square. Okay, so hasil darab ni kita akan tulis di bahagian bawah sini. Okay, so Madam ambil hasil darab tadi, kita ada 4x cube minus 8x square. And then Madam akan buat satu garis sehingga ke hujung. And then Madam akan tulis operasi tolak di sini. Okay, so apa yang perlu kamu buat sekarang adalah kita akan buat operasi tolak. Di mana kita akan tolak setiap x term kita. Okay, so dimulakan dengan 4x cube minus 4x cube. Okay, so hasilnya adalah 0x cube. So 0, tak tulis pun tak apa. Okay, next kita akan tolak term x square pula. Okay, kita ada positive 8x square minus dengan negative 8x square. Which kita ada positive 8 minus negative 8x square. So apa yang kita dapat di sini adalah positive 8 plus 8x square. So overall kita ada 16x square. Okay, so di bahagian sini adalah 16x square. And then kita dah tak ada apa-apa untuk ditolak. Remember Madam tolak dari depan tadi. This one with this, tolak. Ini dengan ini kita tolak. And then kita dah habis. So apa berlaku? Untuk 5x dan 3, kita akan turunkan sahaja. Okay, sebab kita tak buat sembarang operasi tolak. Actually, kita tolak dengan kosong lah begitu. Okay, tapi kita just turunkan sahaja ke bawah. Kita ada plus 5x plus 3.
Okay, next process of long division, kita akan repeat balik dari awal. Okay, so madam ulang. Kita akan buat operasi bahagi. And then kita tulis jawapan di bahagian sini. And then jawapan di bahagian atas ni kita akan buat operasi darab. Dan hasil darab ni kita akan tulis di bahagian bawah sini. And last one, yang ketiga kita akan buat operasi tolak. So, prosesnya akan berulang. Bahagi, darab, tolak. So, kita akan repeat. Bahagi, darab, tolak. Now, kita nak repeat dengan yang mana? Our next highest power yang ada setelah tadi first round kita buat bahagi, darab, tolak adalah 16x square. Okay, so kita ambil pula 16x square. So, again repeat bahagi dengan benda yang sama, which is x. So, kita ada 16x. So, 16x nak tulis di mana? Kita akan tulis di bahagian atas. Okay, next dah bahagi, kita akan buat operasi darab. Apa yang perlu didarab dengan apa? So, 16x darab dengan divisor kita. So, kita tulis 16x times with divisor x minus 2. Okay, so you akan expand, kita akan ada 16x squared minus 32x. So, jawapan proses darab ni kita akan tulis di bahagian bawah 16x square minus 32x. And then proses yang ketiga adalah tolak. So make sure kamu garis sampai hujung. So kita akan buat operasi tolak. 16x squared minus 16x squared 0. Okay, madam tak tulis. And then kita ada positive 5. Okay, positive 5 minus this one is minus 32 untuk x. Okay, so kita ada 5 plus 32x. So actually kita ada 37x. And then 3 di bahagian belakang sini kita just turunkan dia ke bawah, dia jadi plus 3. Okay, so kita dah second cycle. This is the first, bahagi, darab, tolak. This is the second cycle, bahagi, darab, tolak. Now, kita dapat hasil yang di sini. So, masih kita perlu repeat cycle kita? Yes. Selagi boleh bahagi, kita perlu bahagi. Okay, so sekarang kita punya highest power of x adalah 37x. So, kita akan 37x divided by x. Selagi boleh bahagi, mesti bahagi. So, kita ada this one equals to 37. Okay, so 37 hasil bahagi akan ditulis di bahagian atas. So kita ada 37 and then kita akan buat operasi darab. 37 darab dengan divisor. So kita ada 37 times with x minus 2. So kita ada 37x minus, okay, 37 times 2 akan bagi hasil 74. So hasil darab ni kita akan tulis di bahagian sini. 37x minus 74. Jangan lupa operasi tolak. And then kita akan tolak. Okay, so 37x minus with 37x. So hasilnya 0. And then plus 3 minus with negative 74. Okay, so actually 3 plus 74. So kita ada number di bahagian sini 77. Okay, macam mana kita nak tahu kita perlu proceed lagi atau tidak? This is our last cycle. We just stop right here sebab kita dah tak boleh bahagi dengan x. Okay, so apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita take note atau recognize. This is our long division process. So, madam akan tulis di bahagian atas sini 4x square plus 16x plus 37. This is what we call as quotient, label sebagai QX. Di bahagian kiri sini, sebelah simbol bahagi kita, this is what we call divisor, simbol DX. And di bahagian bawah sini adalah our remainder ataupun baki yang kita label sebagai RX. Okay, bila kita nak tulis hasil bahagi kita ni, okay, it is better for us untuk follow statement yang tadi kita dah box tu, bermula dari statement pertama, okay. So, statement pertama, kita ada if we have PX divided by
dx, the divisor, hasilnya adalah qx plus rx over dx. Okay, so macam mana formula ni? Dia adalah bermula daripada cara untuk kamu hafal. If we have px divided by dx, hasilnya adalah untuk kita baca jawapan dia, dia bermula daripada atas. Qx plus rx divide by dx. Okay, so putaran dia macam tu. Bermula dari qx bahagian atas ni, kita akan plus dengan rx divide by dx. Okay, so ini formula ataupun statement yang pertama tadi. So kalau kita nak tulis jawapan kita bagi soalan ni, kita akan tulis dia sebagai, so our p is actually 4x cubed plus 8x square plus 5x plus 3 divided by dx adalah x minus 2 equals to, so kita hanya salin ikut formula dia, kita ada qx di bahagian atas ini, so 4x square plus 16x plus 37 plus with rx, so rx adalah 77 and divided by the divisor which is x minus 2. Okay, so ini adalah jawapan dalam bentuk pertama. Kita kena tengok arahan soalan. Okay, so kalau soalan mention dia nak ataupun cari nilai bagi px divided by dx, di bahagian situ saja, so kita akan tinggalkan jawapan dalam bentuk beginilah, qx plus rx over dx. Tetapi kalau kita baca arahan soalan pada example 4 ini, apa yang kita ada adalah hence express px. Soalan hanya nak kita express px in terms of qx and rx. Meaning to say soalan hanya nak px. Soalan tidak mahu px over dx. So apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu adjust saja. Soalan hanya nak px. Okay, so apa kita perlu buat adalah bawa dx ke bahagian kanan. Okay, so kita hanya nak px bahagian atas ni. So kita ada 4x cubed plus 8x square plus 5x plus 3 equal to, okay, apa kita buat dengan x minus 2? Just bring to the right hand side. Okay, so kita akan ada qx ini, kita akan darab dengan x minus 2 dan rx over dx also kita akan darab dengan x minus 2. Okay, so apa yang tinggal hanyalah kita ada qx times with x minus 2 and plus 77. Okay, so ini jawapan mengikut kehendak soalan. Dia nak px saja. So kita ada qx dx plus rx. Ini adalah statement formula yang kedua. Okey, tadi kita dah buat proses long division dan kita berjaya express px dalam bentuk qx times dx plus rx. Okay, now kita nak buat soalan yang sama. This is our px dan menggunakan divisor yang sama, kita akan buat synthetic division. Okay, so synthetic division sedikit berbeza dengan long division, di mana untuk synthetic division, first of all, kita akan start dengan simbol bahagi. Okay, so simbol bahagi untuk synthetic division adalah begini. Okay, Madam tulis dahulu px kita. Our px is equals to 4x cubed plus 8x square plus 5x plus 3. Okay, untuk memulakan synthetic division, first of all, kenal pasti dahulu polinomial kita. Okay, pastikan sama juga macam Madam cakap long division tadi, lengkap semua x term kita. Kalau x cube, pastikan ada x cube, x square, x dan number. Okay, so placement nanti pada synthetic division, di sini adalah tempat untuk x cube, sini adalah tempat untuk x square, sini adalah tempat untuk x dan number. Okay, Madam label number tu sebagai A. Kalau kamu punya polinomial adalah x4, okay, so placement tempat kamu nanti pada synthetic division akan dimulakan dengan x4, x3, x2, x dan
A. Okay, so ikut PX pada soalan. So soalan ni adalah cubic, so kita akan start dengan X cube. Next, apa yang kamu perlu alert adalah kita akan tengok pada koefisien bagi setiap X term. Kita hanya ambil koefisien sahaja. Okay, so contoh untuk X cube, koefisiennya adalah positif 4. So kita akan tulis 4 di bahagian bawah sini. Untuk X square, koefisien bagi X square adalah positif 8. So kita akan tulis positif 8. Kalau dia negatif 8, kita akan tulis sebagai negatif 8. Okay. And then proceed koefisien untuk X. Okay. So kita ada positif 5. So kita akan tulis 5. And last one, number kita adalah positif 3. So kita akan tulis 3. Okay. So untuk synthetic division, kita akan mengambil kira koefisien sahaja. Okay, next thing adalah kita akan tulis divisor dia. Okay, untuk long division, divisor kita akan terus pakai X minus 2. Tetapi untuk synthetic division, kita tidak akan pakai divisor X minus 2. Apa yang perlu kita buat adalah, divisor kita akan equalkan dengan 0 dan kita cari X. So, kita akan bahagi nanti dengan 2. Not X minus 2. Okay, so kita akan bahagi dengan 2. 2 ini akan diletakkan di luar begini. Okay, and then next kita dah boleh mula operasi synthetic division. Macam mana itu synthetic division? Okay, first of all, apa sahaja nombor pada permulaan sini, okay, apa sahaja nombor, kita akan turunkan dia ke bawah. Okay, so let's say this one is 4. Madam akan turunkan 4 ini ke bawah. Tulis sahaja 4. Kalau dekat sini adalah 3 contohnya, kamu akan turunkan 3 itu ke bawah. Whatever number untuk yang pertama ini, koefisien yang pertama, turunkan sahaja ke bawah. Okay, so we have 4. Next proses untuk synthetic division adalah kita akan buat operasi darab. 2 times 4. 2 darab 4, kita akan dapat hasilnya 8. So, di mana nak tulis 8? Kita akan tulis 8 di bahagian sini. Okay, so madam ulang. Kita turunkan 4, kemudian kita buat operasi darab. 2 darab 4. Kemudian kita dapat hasil 8 ditulis di bahagian sini. Next thing, apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat operasi tambah. Okey, berbeza dengan long division. Long division kita ada tolak. Untuk synthetic division kita ada tambah. So, apa yang perlu ditambah? 8 plus 8. Okey, 8 tambah 8, kita akan ada nilai 16 ditulis di bahagian bawah sini. Okey, that is the first cycle. Turunkan 4, buat operasi darab, tulis jawapan di sini dan plus. And then, bila kamu dah tulis jawapan di bahagian bawah sini, kita akan repeat the cycle. Maksudnya sekarang saya ada 16. Kamu kena 2 times 16. Okey, jadi 2 darab 16 adalah 32 yang akan ditulis di bahagian sini. Bila kamu dah tulis 32, kita akan buat operasi tambah. So, tambah sahaja 5 dengan 32, kita dapat 37. Okay, and then repeat the process again. Kita dah tulis 37 di bahagian bawah sini. So, ulang semula. 2 times 37. Okay, kita akan dapat 74. So, 74 akan ditulis di bahagian sini. And again, operasi tambah. So, 3 plus 74 akan dapat 77. Okay, ini adalah proses synthetic division. Okay, now bila kamu dah jumpa bentuk begini, kita nak recognize which one is QX, quotient, which one adalah RX, the remainder. Okay, so macam mana nak kenal? The last one, okay, the last one di bahagian sini, okay, yang terakhir sekali, yang paling kanan sekali pada synthetic division kamu, dia adalah RX, baki. Yang paling kanan. Madam ulang, yang paling kanan. And then the rest, yang lain adalah kamu punya quotient, QX.
Okay, so kita dah ready untuk tulis jawapan kita bila kita dah recognize QX and RX. Okay, so if we have PX divided by DX, kita akan tulis jawapan dengan cara seperti tadi. QX plus RX over DX. Okay, P kita adalah 4X cube plus 8X square plus 5X plus 3 divided by DX. Okay, DX untuk sintetik adalah 2. While DX untuk long division adalah X minus 2. Dua benda berbeza. Pada long division, kita bahagi dengan X minus 2. We are dividing by X kalau kamu masih ingat. Tetapi untuk synthetic division, kita bahagi coefficient kita dengan number. A number, which numbernya adalah 2. Okay, so untuk synthetic division, hati-hati bila kamu menulis divisor ni. Okay, so bila nak tulis divisor ni, Madam highlightkan sikit di sini. Kamu mesti mula dengan X and then kamu ambil nombor yang kamu bahagi tu. Tapi syarat dia mesti dimulakan dengan X. Mesti dimulakan dengan X. Kalau long division, let's say kamu ada 2X minus 2 as the divisor. Nanti bila kamu dah siap long division, divisor ni kamu straight away tulis 2X minus 2. Okay? Dia akan terus ditulis 2X minus 2. Tetapi kalau untuk synthetic division, bahagian DX ini sentiasa akan dimulakan dengan X. Always start with X. Okay, so kita ada X and then nak tulis apa di bahagian belakang sini. Okay, so Madam ajar. Divisor, kita akan mula dengan X. Always start with X. Kemudian kita tengok nombor kita dekat sini. Kita ada 2. Okay, so kamu letak dia dalam bentuk factor. Dia akan jadi minus 2. Okay, diletakkan dalam bentuk factor jadi minus 2. Supaya bila kamu read this, kita baca X equal 2. Okay, so this is the divisor for synthetic division. At first, kamu mungkin nampak sama je madam this and this. Okay, nanti kita tengok bila kita divide 2X plus 1, akan sedikit berbeza cara penulisan dia. Okay, so kita continue. We got our PX. We got our DX yang dimulakan dengan X ini. Okay. And then kita follow saja equals to QX. Okay. Now QX. QX is this one. Okay. QX, madam nak kamu tolong perhatikan the first coefficient di sini. 4. Okay. 4 ini dia adalah milik X square. Okay. Macam mana nak tahu dia milik X power apa? Kamu akan tengok original kamu. Okay, original polynomial, highest power dia adalah X kuasa 3. After kamu buat synthetic division, the first number here, the first coefficient di sini akan milik X yang powernya akan ditolak 1. Original 3, so yang quotient kamu, dia akan mula dengan X2. Kalau original 4 contoh, X power 4, okay, power 4. So, the first coefficient dalam QX kamu, dia akan jadi X3. Kalau sini 4, okay, dia akan turun 1 degree. Okay, so, sini adalah X square, continue. Kalau situ adalah X square, this one X and this one number. Kalau sini adalah X3, this one akan jadi X square, continue X and then continue number. Okay, so ikut polynomial kita. Okay, so QX kita akan dimulakan dengan 4X square plus 16X plus 37. Okay, plus RX. Okay, RX kita adalah 77 divided by DX. Okay, DX di sini adalah referring to the same DX we use here, which is yang ini. Okay, so kita ada X minus 2. Okay, while soalan kita nak hence express PX in terms of QX and RX. So, kita tak mau PX over DX. We just want
PX. So DX kena bawa pergi sebelah jadi darab. Okay, so PX, madam just tulis PX. We have quotient 4x squared plus 16x plus 37 didarab dengan divisor kita x minus 2. Okay, this one bawa ke kanan, dia akan jadi darab x minus 2, and same goes this one akan didarab dengan remainder over divisor. So kita ada plus 77. Okay, so kalau kita tengok menggunakan long division, this is our PX, dan menggunakan synthetic division, also kita dapat jawapan yang sama. Okay, overall synthetic division nampak lebih mudah, tetapi madam lebih prefer any pengiraan yang kamu buat selepas-lepas ini. Jika tidak ada arahan, please gunakan long division. Okay, next kita akan cuba buat divide by 2x plus 1. Okay, madam akan tunjuk apa perbezaan bila kita ada 2x plus 1 menggunakan long division dan juga synthetic division.